Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang peranan Melaka dan selatnya dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu dan Islam. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya Ahmad Fakhruddin bin Khairul Anwar, dan ahli kumpulan saya Muhammad Afiq Aikal bin Azlan, Nurul Ain binti Zakaria dan Asma Syuhada binti Ismail. Seterusnya saya akan memberi sedikit pengenalan tentang Melaka. Melaka terkenal dengan sejarahnya yang unik. Melaka bermula ketika abad ke-14 apabila para Weswara melibatkan diri dalam perebutan tahta kerajaan Majapahit. Apabila dikalahkan, Baginda melarikan diri ke Temasek dan seterusnya Baginda berangkat ke Muar dan berhenti di Sungai Ujong iaitu di Bertam. Apabila Baginda tiba di Bertam, Baginda melihat seekor pelanduk menendang anjing peliharaannya. Keberanian pelanduk itu memberi impak yang mendalam kepada Baginda dan mencetuskan sebuah inspirasi untuk membuka sebuah negeri di sana. Baginda memutuskan negeri tersebut sebagai Melaka bersempena dengan pohon yang Baginda berteduh. Pemilihan untuk membuka kerajaan itu adalah sangat sesuai kerana kedudukan Melaka yang strategik. Kerana kedudukan Melaka yang menghubungkan negara-negara timur dan barat. Kedatangan para pedagang dari barat dan timur menjadikan Melaka sebagai sebuah negara transit yang sibuk dengan aktiviti perdagangan. Pada tahun 1414, para Weswara telah diislamkan oleh seorang ulama dari Jeddah yang telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan utama di mata dunia dan sebagai perkembangan agama Islam di Nusantara mahupun Kepulauan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka merupakan asas pembinaan bangsa dan negara Malaysia. Etika dan peradaban kerajaan Melaka ini tercatat dalam Salatus Salatin yang disusun oleh Tun Sri Lanang, iaitu sebuah manuskrip Melayu yang amat penting. Ia juga diiktiraf oleh Badan UNESCO. Kesultanan Melayu Melaka ini telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka ini mempunyai suatu organisasi yang tersusun dari raja, pembesar hinggalah rakyatnya, serta mempunyai sistem perundangan dan politik yang unik berteraskan Islam. Kesultanan Melayu Melaka meninggalkan pelbagai impak seperti sosiopolitik dalam sistem pentadbiran negara kita. Selain itu, saya akan menerangkan cara-cara penyebaran Islam di Melaka, iaitu yang pertama melalui kegiatan para ulama. Para ulama mengajar dan menyebarkan ilmu secara aktif di Melaka, menyebabkan Islam mudah tersebar. Agama Islam yang amat sinonim dengan masyarakat Melayu yang lemah lembut dan perwatakan mulia menyebabkan agama Islam mudah disebar. Majlis pengetahuan dan ceramah telah dibentangkan dari beranda istana hinggalah ke surau mahupun tempat awam. Walaupun tidak ada penulisan khas tentang kewujudan institusi untuk pendidikan Islam, tetapi terdapat manuskrip yang Melayu mencatatkan proses pengajaran dan pembelajaran agama Islam yang melibatkan tetamu berhormat dan orang awam di istana Diraja Sultan. Sultan juga memerintahkan Majlis Pengetahuan Maulana Abu Bakar yang dipimpin oleh orang kenamaan untuk menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Selain itu, ulama berperanan sebagai penasihat sultan. Ulama berperanan sebagai penasihat sultan untuk mewujudkan corak pentadbiran yang berasaskan Islam. Makdum Syed Abdul Aziz, Qadi Yusof dan Maulana Abu Bakar merupakan penasihat yang paling berpengaruh di Istana Melaka. Ulama ini mengetengahkan beberapa aspek dalam pentadbiran seperti pengajian ilmu Islam, pengenalan hukum syariah yang berteraskan hukum yang menjadi teras kepada hukum kanon Melaka dan pentadbiran berasaskan Islam, menjadikan Daulah Islamiah semakin kukuh. Selain itu, peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Nusantara seperti pengenalan undang-undang syariah. Pengenalan
undang-undang syariah ini amat penting bagi Kesultanan Melayu Melaka atau digelari sebagai Hukum Kanun Melaka. Ia dapat melahirkan negara yang aman dan harmoni serta menjamin keselamatan rakyat. Dengan cara ini, kancah yang tidak bermula di Kerajaan Melaka dapat dibentuk. Ini dapat memberi peringatan kepada orang ramai supaya beretika dan berkelakuan baik. Di samping itu, ini akan memudahkan kerajaan untuk mencapai keamanan dan dapat membuka hati masyarakat serantau untuk memeluk Islam. Selain itu, kegiatan perdagangan menjadi faktor utama dalam perkembangan Islam. Pedagang dari Arab memainkan peranan dalam penyebaran Islam semasa mereka berdagang. Mereka berdagang dengan jujur dan amanah. Ini menjadikan masyarakat setempat tertarik untuk memeluk Islam. Selain itu, perkahwinan pedagang dan rakyat tempatan menyebabkan Islam dapat disebarkan dengan mudah. Sebagai mengulung bicara, setiap orang perlu memainkan peranan dalam penyebaran Islam dari institusi beraja, ulama maupun rakyat mahen dengan mengamalkan cara hidup Islam yang sopan dan bertata susila supaya dapat menarik orang luar untuk memeluk Islam. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan menerangkan peranan Melaka dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ekal bin Azlan. Jadi insyaAllah saya akan meneruskan pembentangan yang dilakukan oleh kumpulan saya. Jadi topik yang saya bawakan untuk kali ini adalah pembentukan dari segi tamadun di Melaka. Jadi seperti mana yang kita tahu, tamadun meliputi ciri-ciri yang tertentu. Antaranya adalah pertempatan kekal, kehidupan berorganisasi, sistem pemerintahan dan juga pengkukusan pekerjaan. Jadi di Kerajaan Melaka itu sendiri terdapat sebuah tamadun. Jadi untuk ketahui lebih lanjut, kita ke slide yang seterusnya. Jadi antara pembentukan dari segi tamadun di Melaka yang dapat dilihat adalah sistem tulisannya sendiri, iaitu tulisan Jawi. Sebelum datangnya agama Islam ke Kerajaan Melaka, rakyat di Kerajaan Melaka menggunakan sistem tulisan Palava. Jadi bila mana datangnya agama Islam ke Kerajaan Melaka, tulisan Arab mula diperkenalkan kepada orang-orang di Kerajaan Melaka supaya mereka ni dapat memahami dan membaca lebih baik Al-Quran, hadis serta kitab-kitab agama. Jadi macam mana terbentuknya tulisan Jawi? Dia diambil daripada tulisan Arab, kemudian diubah sesuai tutur kata orang-orang Melayu dan akhirnya terbentuklah tulisan Jawi. Okey, seterusnya adalah pentadbiran Islam. Jadi sebelum datangnya agama Islam ke Kerajaan Melaka, mereka menggunakan sistem pemerintahan yang berelemenkan kepada Hindu Buddha. Jadi datangnya Islam, Kerajaan Melaka mula mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih berlandaskan kepada syariat agama Islam. Dan contohnya mereka melantik ulama untuk menjadi penasihat kepada sultan-sultan Kerajaan Melaka dan mula mewujudkan hukum kanun Melaka, yang mana peraturan ini adalah untuk memastikan Kerajaan Melaka dalam keadaan yang aman. Macam mana pula dengan bahasa dan pertuturan yang digunakan di Kerajaan Melaka? Jadi bahasa yang digunakan di kerajaan tersebut adalah bahasa Melayu ataupun pada zaman tersebut dipanggil sebagai lingua franca. Jadi mengapa lingua franca digunakan? Kerana bahasa lingua franca ni lebih mudah digunakan, tambah-tambah lagi bila nak digunakan dalam aktiviti perdagangan. Bagaimana pula dengan bertutur? Mereka di Kerajaan Melaka ni lebih kepada sopan santun dan lemah lembut. Dan ini menjadikan mereka ni sebagai masyarakat yang lebih beretika. Contohnya kita dapat lihat mereka lebih mengutamakan ataupun lebih memuliakan orang-orang tua dengan mengutamakan ikatan kekeluargaan dan menjalinkan hubungan silaturahim. Dan tak dilupakan juga munculnya sebuah institusi beraja yang mana menjadikan rakyat-rakyat di Kerajaan Melaka untuk menghormati dan mentaati sultan. Okey, yang terakhir sekali adalah agama Islam sebagai agama yang rasmi di Kerajaan Melaka. Jadi macam mana agama Islam ni mula tersebar dan akhirnya menjadi sebuah agama yang rasmi di kerajaan tersebut? Ianya bermula daripada para meswara, iaitu Sultan pertama di Kerajaan Melaka berkahwin dengan
puteri dari kerajaan Pasai, dan akhirnya agama Islam ni menjadi sebuah agama yang rasmi di bawah pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Tak dilupakan juga ahli sufi, pendakwah dan pedagang turut berkahwin dengan gadis-gadis tempatan, termasuk pembesar-pembesar negeri. Dan jejak ini juga diikuti oleh Sultan Mansur Shah yang mana baginda telah mengahwinkan puteri-puteri baginda dengan raja-raja dari Kepulauan Melayu seperti Sumatera, Indragiri dan lain-lain. Dan hasil daripada perkahwinan tersebut telah menarik minat ahli keluarga yang lain untuk memeluk Islam. Seterusnya adalah pusat penyebaran Islam. Jadi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh para mesuara turut berperanan penting sebagai sebuah pusat penyebaran Islam mengatasi kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Jadi pada abad yang ke-14 Masihi, penyebaran Islam terlihat sangat mendadak, dan selepas daripada 200 tahun hampir keseluruhan Nusantara diislamkan. Namun setelah daripada itu, kehadiran penjajah seperti Portugis yang dikatakan ada unsur kuasa politik Kristian mengganggu dan menghentikan pergerakan dakwah Islam ke peringkat dunia. Di sini dapat dilihat betapa pentingnya kerajaan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran Islam. Bagaimana pula dengan penyebaran agama Islam di kerajaan Melaka? Jadi di sini kita dapat tengok betapa pentingnya keterlibatan dari pihak ulama dalam menyebarkan agama Islam di dalam kerajaan Melaka. Jadi persoalannya, apakah aktiviti ataupun kegiatan yang dilakukan oleh ulama dalam menyebarkan agama Islam? Pertama sekali, mereka menyebarkan dan mengajarkan ilmu kepada sultan, kepada para pembesar dan juga rakyat-rakyat di kerajaan Melaka. Dengan langkah ini, mereka iaitu sultan, para pembesar dan rakyat akan lebih yakin dengan pegangan yang mereka pegang, iaitu agama Islam. Dan dengan langkah ini juga penting kerana ia menjadi salah satu asas dalam mendapatkan hidayah. Dan dengan banyaknya ulama-ulama yang berada di kerajaan Melaka, maka majlis-majlis ilmu semakin berkembang daripada anjung istana ke masjid-masjid. Yang seterusnya, para ulama berdakwah menggunakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Selain itu, para ulama juga menggunakan bentuk dakwah bilhal, iaitu dakwah yang berpandukan kepada pedoman dan tauladan. Langkah ini sangat berkesan kerana seperti biasa manusia lebih tertarik dengan tindakan berbanding kata-kata, dan hasil daripada tindakan kebaikan yang dilakukan oleh para ulama tersebut berjaya menarik minat daripada raja dan rakyat-rakyat untuk memeluk agama Islam. Dan yang terakhir sekali, ada juga ulama yang menjadi penasihat kepada Sultan Kerajaan Melaka. Jadi pentingnya posisi penasihat kepada Sultan Melaka ini adalah supaya ulama tersebut dapat menghilangkan semua unsur Hindu-Buddha yang ada dalam pemerintahan tersebut. Sekarang kita akan sambung pula dengan isu perdagangan di Selat Melaka. Seperti yang kita ketahui, sektor perdagangan di Melaka merupakan salah satu sumber ekonomi yang utama pada awal pembentukan sejarah Melayu Melaka pada abad ke-14. Namun demikian, apakah sebab utama perdagangan di Melaka mampu berkembang dengan pesat sehingga menjadi sektor ekonomi utama di Melaka pada waktu itu? Jadi, mari kita imbas kembali sejarah awal perdagangan di Melaka. Sektor ekonomi perdagangan di Melaka dimulakan pada abad ke-7 oleh Kerajaan Maritim Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang memastikan penguasaan ekonomi perdagangan berada di bawah kelolaannya mampu bertahan sehingga sekitar 700 tahun. Dalam tempoh waktu itu juga, pelbagai faedah telah diperolehi oleh Sriwijaya melalui perdagangan rempah. Pada akhir abad ke-14, sektor perdagangan telah diteruskan dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor
dan juga kebangkitan negara kota yang moden iaitu Singapura. Kedudukan Selat Melaka yang berada di antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik telah menjadi laluan perhubungan utama yang seterusnya mempengaruhi sektor perdagangan di Melaka terus berkembang dengan pesat. Ia juga telah mendorong Melaka menjadi salah satu pusat perdagangan yang kepentingannya dianggap setara dengan terusan Suez atau terusan Panama. Sektor perdagangan di Melaka sedikit sebanyak telah mampu mengubah haluan Melaka ke arah pengembangan syiar Islam. Setiap pedagang Islam yang datang berdagang juga mampu untuk menyelitkan bersama ajaran Islam dalam setiap proses perdagangan mereka. Lama kelamaan, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka juga turut menjadi satu kerajaan Islam setelah Sultan mereka memeluk Islam apabila Sultan mereka terpikat dengan kepribadian dua pedagang Islam iaitu Makhdum Sheikh Abdul Aziz dari Hijaz dan Tun Ali dari India. Perkumpulan pedagang dari setiap pelosok dunia yang berbeza kaum dan agama juga telah memperkenalkan pelbagai budaya dan sesuatu tamadun yang baharu. Seterusnya, persalinan hubungan diplomatik juga dapat dijalinkan sebagai salah satu kunci kejayaan pada waktu yang akan datang. Seterusnya ialah interaksi antara pelbagai tamadun di Melaka. Manusia berinteraksi secara fitrah sesama mereka untuk mewujudkan tindak balas dan juga untuk saling mempengaruhi sesama sendiri. Di Melaka, interaksi antara tamadun seperti tamadun Melayu, tamadun Cina dan juga tamadun India telah lama wujud, malah turut menyumbang kepada kegemilangan dan kemakmuran negeri tersebut. Faktor pertama yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di Melaka ialah faktor kepimpinan. Faktor ini adalah demikian kerana sistem pentadbiran di Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan. Sistem ini diwujudkan bertujuan untuk melicinkan urusan pentadbiran kerajaan Melaka. Faktor kepimpinan juga penting dalam aspek sikap, iaitu aspek sikap memberi pengaruh yang besar terhadap pandangan tamadun lain terhadap pandangan kerajaan Melaka itu sendiri. Oleh hal yang demikian, pemerintah perlulah mempunyai sikap yang berwibawa dan adil dalam memerintah. Yang dapat kita jadikan faktor kedua ialah faktor keagamaan. Faktor ini dapat kita contohi berdasarkan tamadun Cina dan juga tamadun India, di mana tamadun ini dapat mencapai interaksi yang baik melalui penyebaran agama Hindu. Hasilnya, agama Hindu yang asal usulnya daripada tamadun India dapat tersebar secara meluas kepada tamadun Cina bertahun lamanya. Di Melaka, pengajian Islam juga telah berjaya berada di tahap yang tertinggi bukan sahaja pada kalangan rakyat, malah terdapat juga bangsawan ataupun keluarga diraja yang turut mempelajari hal ehwal agama dan menjadikan Melaka sebagai pusat terpenting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Faktor ketiga ialah faktor perkahwinan, di mana di dalam kalangan masyarakat Melayu, wujudnya jalinan interaksi antara pedagang Arab dan yang dikaitkan dengan penduduk tempatan. Ikatan ini telah membawa kepada sebuah jalinan perkahwinan antara mereka. Hal ini demikian kerana pedagang Arab tersebut telah bermukim di pelabuhan Melaka bertahun lamanya sementara menunggu angin monsun tiba, dan mereka menjalinkan hubungan sehingga ke peringkat perkahwinan. Terdapat juga keluarga diraja yang turut menyumbang kepada faktor perkahwinan ini, seperti contoh Sultan Megat Iskandar Shah yang telah berkahwin dengan Puteri Pasai. Dan antara faktor yang terakhir ialah faktor misi politik.
Hal ini jelas terbukti menerusi hubungan diplomatik antara tamadun Melayu dan tamadun Cina, di mana tamadun Melayu mewujudkan hubungan diplomatik dengan tamadun Cina untuk mendapatkan perlindungan daripada ancaman Siam. Perlindungan ini, hubungan diplomatik ini telah tercatat dalam sejarah Melayu sejak tahun 1404 Masihi. Dan maka dengan itu, tamadun Cina telah memutuskan untuk menghantar Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam ke Melaka. Iktibar yang dapat kita perolehi ialah kita sebagai masyarakat yang ingin mendiami sesebuah negara dalam keadaan yang aman perlulah mengelakkan sikap rasism ataupun sikap berpuak-puak kerana sikap tersebut hanya mendatangkan kesan buruk terhadap negara. Selain itu, Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang pertiwi hendaklah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar yang berpengaruh besar persis seperti hubungan diplomatik antara Kesultanan Melayu Melaka dengan tamadun Cina untuk mengekalkan kestabilan politik negara. Seterusnya, pemerintah haruslah merancang penubuhan struktur kerajaan yang teratur dan sistematik bagi mengukuhkan pentadbiran negara seperti sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Di samping itu, kita hendaklah memartabatkan bahasa ibunda kita seperti mengekalkan penggunaan bahasa Melayu yang digunakan pada zaman kegemilangan Melayu Melaka sebagai bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca. Akhirnya, setiap individu perlulah mempunyai sikap bermuafakat yang tinggi seperti ketika zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, baginda sentiasa menitik beratkan sesi bermusyawarah antara kalangan rakyatnya supaya setiap keputusan yang dicapai dapat membawa kepada solusi yang terbaik dan juga dapat mengelakkan perbalahan atau timbulnya perasaan tidak puas hati sesama mereka. Kesimpulan yang mampu kita lakukan ialah pada waktu itu, kita dapat lihat bahawa Melaka telah memainkan pelbagai peranan yang penting dan dapat mengubah gaya hidup masyarakat setempat dan juga telah membantu dalam pembentukan etika dan peradaban Melayu. Jadi, cuba kita ambil sedikit masa untuk renungkan sekiranya Melaka pada waktu ketika itu tidak menjadi satu tumpuan utama sama ada dari segi perdagangan ataupun dari segi pusat penyebaran Islam. Adakah kita mampu menjadi satu kerajaan Islam yang berjaya pada hari ini? Justru itu, kita mestilah sentiasa bersyukur serta sentiasa mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang sebelum kita dalam membangunkan kerajaan pada hari ini sebagai sebuah kerajaan yang stabil serta dapat terus menumpu dalam ajaran Islam. Jadi, sekian daripada kami. Terima kasih.